Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk berkaitan surah Al-Qad. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya dan rakan saya. Saya Nurul Kristina binti Muhammad Daud di 173-10052 dan rakan saya Siti Nur Aisyah binti Syekh Tahir di 173-10030. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada pengenalan surah Al-Qad. Surah Al-Qad ini memberitahu tentang kehebatan Al-Quran kepada seluruh manusia dan tingginya kedudukan Al-Quran itu sehinggakan pada malam penurunannya itu menjadikan malam itu lebih baik daripada seumur hidup seseorang manusia. Dan surah Al-Qad ini merupakan surah ketiga dari 4 surah yang bermula dengan ayat Inna. Semasa penurunan surah Al-Qad di fasa kedua, iaitu ia menyatakan tentang permulaan dakwah secara terus terang. Dan surah sebelum Al-Qad ini berakhir dengan perintah sujud dan taqarrub. Maka surah ini menyatakan sebaik-baik masa untuk sujud dan taqarrub. Dan juga surah sebelum ini ada menceritakan mengenai apakah wahyu pertama itu. Maka surah Al-Qad ini menjawab ataupun menerangkan bilakah ia turun dan keagungan malam yang menyaksikan ia diturunkan. Seterusnya, surah sebelumnya juga menyatakan berkaitan perintah membaca apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalam kerana Allah mengajar apa yang tidak diketahui oleh hamba-Nya. Maka surah ini menerangkan apakah antara yang tidak diketahui oleh manusia dan juga Rasulullah SAW itu sendiri, iaitu adalah malam Lailatul Qadar. Seterusnya, ciri-ciri surah Al-Qad. Yang pertama, surah Al-Qad merupakan surah ke-97 dalam Al-Quran dan ianya terdiri dengan 5 ayat darinya. Ianya diturunkan di Mekah dan tergolong dalam surah Al-Makkiyah. Al-Qad ini bermaksud kehebatan ataupun kemuliaan dan ianya diambil dari perkataan Al-Qad yang terdapat pada ayat pertama surah tersebut. Dan Al-Quran mula diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Para malaikat dan Jibril turun ke dunia pada malam Lailatul Qadar untuk mengatur segala urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat. Pada surah Al-Qad ini juga, ia menerangkan bahawa permulaan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan ia menerangkan juga tentang ketinggian malam Lailatul Qadar tersebut. Seterusnya, asbabun nuzul surah Al-Qad. Baik. Al-Qad banyak dijelaskan dalam beberapa hadis. Antaranya, menurut buku Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran karya Imam As-Suyuti dan At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW bermimpi melihat Bani Umayyah berada di atas mimbar dan melakukan hal tidak baik sehingga turunlah ayat, sesungguhnya kami memberimu Muhammad nikmat yang banyak, surah Al-Kautsar ayat 1. Dan maka turunlah ayat, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Qad, iaitu malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bani Umayyah akan berkuasa setelahmu. Dan juga terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dan Al-Wahidi, iaitu Rasulullah SAW pernah menyebut-nyebut seorang Bani Israel yang berjuang fisabilillah dengan menggunakan senjatanya selama 1000 bulan secara terus-menerus. Maka kaum muslimin merasa kagum dengan perjuangan beliau. Maka Allah telah menurunkan ayat 1 hingga 3 dari surah Al-Qad dan menegaskan bahawa malam Lailatul Qadar itu
lebih baik daripada perjuangan Bani Israel itu selama 1000 bulan. Seterusnya, syarah tafsir ini akan diterangkan oleh rakan saya. Okey, terima kasih kepada sahabat saya, Kristina. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada tajuk yang keempat, iaitu syarah tafsir ayat. Baik, dalam surah Al-Qad ini dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah tentang kehebatan Al-Quran, di mana terdapat di dalam ayat pertama dan ayat kedua. Seterusnya, bahagian yang kedua pula adalah mengenai kelebihan malam Lailatul Qadar. Ianya pada ayat ketiga hinggalah ayat yang terakhir, iaitu ayat yang kelima. Baik, kita pergi kepada bahagian yang pertama dahulu. Ayat pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Qadar. Baik, di dalam surah ini, iaitu surah Al-Qad ini, sebelum surah ini merupakan surah Al-Alaq. Jadi di dalam surah Al-Alaq itu, Allah menceritakan tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan buat pertama kalinya. Lalu di dalam surah ini pula Allah menceritakan tentang bilakah Al-Quran itu diturunkan. Okay, jadi kalau macam kita tengok betapa orang kata betapa hebatnya Al-Quran ni kan, setiap surah itu pun disusun secara tauqifi, dan manakala setiap surah yang disusun itu sentiasa mempunyai berkaitan dengan surah sebelumnya dan surah selepasnya juga. Okey. Okey, dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan kami untuk dirinya dalam ayat ni. Tapi maksud kami di sini bukanlah membawa maksud jamak yang di mana mengatakan Allah itu banyak. Tetapi ia merujuk kepada kekuasaan dan kekuatan Allah. Dan juga Allah menggunakan ganti nama ha dalam kalimah anzalnahu yang merujuk kepada Al-Quran. Kerana semua orang sudah tahu. Okey. Jadi di dalam anzalnahu, hu itu merujuk kepada dia, yakni ia kepada yakni Al-Quran. Tapi ada pun jangan tersilap pula, sebab ada juga daripada golongan Syiah mereka mengatakan anzalnahu itu hu itu berbalik kepada merujuk kepada Imam Mahdi. Okey. Jadi jangan tersilap ya, sebab orang kata macam kalau kita pandang secara logik, benda ini memang kita dah tahu yang Allah nak merujukkan perkara ini kepada Al-Quran. Okey. Seterusnya mengenai kalimah anzala, anzalnahu. Okey. Kalimah anzala datangnya daripada wazan af'ala yang bermaksud menurunkan sesuatu yang sekali sahaja. Manakala kalimah nazzala pula datang daripada wazan fa'ala yang bermaksud menurunkan sesuatu itu banyak kali, tetapi sedikit demi sedikit. Okey, jadi selalunya kalau dalam Al-Quran, Allah akan sebut tentang penurunan Al-Quran ni digunakan kalimah nazala. Sebab Al-Quran kan diturunkan secara beransur-ansur sedikit demi sedikit. Tetapi bila menyebut tentang penurunan Taurat dan Injil, digunakan kalimah anzala. Tapi kenapa dalam surah Al-Qad ini Allah menggunakan kalimah anzala? Menggunakan wazan anzala. Okey, jadi jawapannya adalah kerana dalam ayat ini ianya menceritakan bagaimana penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz itu ke langit dunia, iaitu Baitul Izzah, dengan cara sekaligus, iaitu lengkap. Okey, Al-Quran ini terdapat dua cara penurunannya. Yang pertama, penurunan secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ini langit pertama. Dan kemudian dari situlah penurunan jenis yang kedua, iaitu diturunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad SAW selama lebih kurang dalam 23 tahun lamanya. Dan dalam jangka masa itulah ayat Al-Quran diturunkan beransur-ansur mengikut keperluan dan juga mengikut ketetapan Allah. Okey, seterusnya kalimah Lailatul Qadar.
Okey, jadi yang kita tahu Lailah tu maksudnya malam lah. Tapi Qadar ini apa maksud dia? Sebab dikatakan Qadar ni banyak maksud dia kan. Okey, jadi kebanyakannya orang menterjemahkan Lailatul Qadar ini dengan malam kuasa, malam yang berkuasa. Okey, jadi kita tengok dulu apakah antara maksud Qadar ini. Okey, yang pertama digunakan kalimah Al-Qadar ini iaitu yang bermaksud kadar. Maksudnya Allah menentukan bahagian ataupun kadar apa yang manusia akan dapat pada tahun itu. Jadi dikatakan keseluruhan kadar manusia telah pun ditetapkan di Lauh Mahfuz. Tetapi macam setiap tahun akan dibentangkan kadar tersebut kepada malaikat untuk mereka menjalankan kadar itu. Okey. Yang kedua pula, qadar ini boleh juga diterjemahkan sebagai kemuliaan. Dan sebab itulah dikatakan malam Lailatul Qadar itu ialah malam kemuliaan. Okey, yang ketiga, qadar juga diterjemahkan sebagai penghargaan. Maka sesiapa yang beribadah pada malam itu kepada Allah dan juga taat kepadanya, Allah akan hargai dan berikan kelebihan ataupun berikan penghargaan amalan mereka itu melebihi 1000 bulan. Seterusnya dan yang terakhir, maksud qadar ini adalah bermaksud penahanan, tertahan ataupun tersekat. Sebagai contoh, Allah tahan rezeki seseorang. Okey, jadi ada banyaklah maksud qadar ini kan, dan semuanya keempat-empat ini boleh digunakan untuk menjelaskan maksud Lailatul Qadar itu. Okey, seterusnya kita pergi ke ayat yang kedua. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu. Okey, jadi makna ma di sini adalah bermaksud bukannya ma pertanyaan, bukannya ma istifham, tetapi merujuk kepada ma at-ta'jub. So nak katakan takjub ni kan macam kagum, terkejut dengan suatu benda. So macam nak dikatakan kat sini, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui macam betapa alangkah hebatnya malam Lailatul Qadar itu. Okey. Kemudian kalimah adra. Kalimah adra ini kalau kita lihat dari sudut fi'il, dia merupakan daripada fi'il madi. Dan kebiasaannya di dalam Al-Quran, bila digunakan fi'il madi ini, Allah akan menunjukkan jawapan selepas itu. Tapi kalau digunakan fi'il mudhari', tidak kebiasaannya. Okay, dan apabila digunakan kalimah ma adraka dalam surah-surah lain, soalan itu tidak diulang lagi. Tapi dalam surah ini, Allah sebut lagi soalan itu dalam ayat selepas ini. Kiranya nak menunjukkan betapa pentingnya, betapa banyak kelebihan malam Lailatul Qadar ini. Okay. Dan kadang-kadang Allah akan menggunakan pengulangan sesetengah perkataan sebagai penekanan. Dan dalam ayat ini Allah mengulang perkataan Lailatul Qadar kali kedua dalam ayat ini sebagai penekanan kepentingannya malam itu. Okay, jadi nak dikatakan biasanya bila di dalam Al-Quran, kalau ada kalimah ma adraka, dia hanya akan ada sekali sahaja. So Allah tak akan ulang lagi soalan tersebut. Tetapi dalam surah Al-Qadar ini, Allah ulang lagi perkataan Lailatul Qadar itu. Jadi nak dikatakan kat sini, Allah nak tekankan betapa pentingnya malam Lailatul Qadar itu. Betapa pentingnya Lailatul Qadar itu. Okey, seterusnya dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada Lailatul Qadar. Kemudian ada dua orang sahabat sedang berdebat. Beliau bersabda, aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi ada dua orang berdebat hingga tidak boleh lagi diketahui kapannya atau diketahui bilanya. Maka mungkin ini lebih baik bagi kalian. Carilah ia di malam 29, 27, 25. Dan ada pun riwayat lain pula mengatakan 7, 9 dan 5. Riwayat Bukhari. Jadi nak dikatakan dekat sini, waktu tu Rasulullah dia dah tahu bila berlakunya Lailatul Qadar itu dan dia nak bagi tahu orang. Tetapi kemudian pada malam itu ditakdirkan dua orang sahabat sedang berdebat. Maka
tarikh ataupun bila kejadian Lailatul Qadar itu tidak lagi diketahui. Jadi Rasulullah kata adalah lebih baik untuk mencarinya di malam 29, 27 dan 25. Okay, jadi kat sini hikmah kita tak tahu bila malam Lailatul Qadar itu, bila malam Qadar itu dengan tepat adalah supaya kita ni boleh ambil peluang untuk meningkatkan ibadah. Sebab kalau bila kita dah tahu bila berlakunya malam Qadar itu, tetapi kita tak ambil peluang untuk meningkatkan amal ibadah, maka itu adalah perkara yang sangat-sangat teruk. Okay. Bahkan mungkin juga ada yang beribadah sambil lewa pada hari lain kerana menunggunya malam Lailatul Qadar. Okay, baik. Seterusnya kita masuk pula kepada bahagian kedua, iaitu mengenai malam Lailatul Qadar. Okay. Ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, jadi tafsir untuk ayat khairum min alfi syahr. Okey, kalau kita buat kiraan, alfi syahr tu atau maksudnya 1000 bulan itu, kalau diikutkan kalau dalam kiraan tahun, dikira lebih kurang dalam 80 tahun. 83 tahun jangkanya. Akan tetapi dalam ayat ini Allah menggunakan kalimah khair yang bermaksud lebih baik. Jadi bila bermaksud lebih baik, maksudnya bukanlah 1000 bulan, bukan setakat 1000 bulan saja, tetapi melebihi, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan dikatakan kalau dalam bahasa Arab bermaksud selama-lamanya. Okey. So dalam bentuk mubalaghah atau bersangatan juga boleh membawa maksud infinity. Maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan ini boleh bermaksud infinity. Okey, dan kerana usia umat Nabi Muhammad SAW ini memanglah kita tahu lebih pendek daripada umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu biasanya jangka hayat mereka sehingga ratusan tahun kan. Tetapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini orang kata kebanyakannya jangka usia kita adalah bawah daripada 100 tahun. Jadi dalam riwayat lain disebutkan bahawa Rasulullah SAW pernahlah merenung ataupun pernahlah terfikir tentang hal ini kerana baginda bersedih sebab umat baginda agak mustahil untuk umat baginda menandingi amal ibadah umat-umat terdahulu. Yelah kalau nak dibandingkan macam orang yang hidup 100 tahun dengan orang yang hidup 80 tahun. Jadi orang yang 100 tahun ini lebih banyak boleh beribadah kan. Jadi Rasulullah SAW merasa sedih lah sebab mustahil lah untuk umatnya menandingi amal ibadah umat-umat yang terdahulu. Maka ini adalah salah satu kelebihan yang Allah beri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Okay, jadi umat Nabi-Nabi ataupun umat pada zaman dahulu tak dapat rasa pun, tak dapat, orang kata tak dapat rasalah nikmatnya malam Lailatul Qadar ini kan. Jadi sebab kelebihan ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah SAW saja, iaitu kita. Jadi hendaklah kita bersungguh-sungguh dan memanfaatkan nikmat yang diberikan ini. Okey, seterusnya ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikutnya. Okey, kalimah tanazzalu bermaksud turun. Tapi ada sedikit pembincangan balaghah mengenai wazan yang digunakan tanazzalu. Jadi macam yang kita tahu, setiap perkataan dalam Al-Quran ni adalah tepat. Bukan sahaja perkataan tetapi cara ejaan, baris dan semuanya lah nak dikatakan memang tepat dalam Al-Quran ini. Okey, jadi nak dikatakan sebenarnya kalimah tanazzalu ini adalah ringkasan daripada kalimah yang penuh iaitu tatanazzalu. Okey, kalau macam kita belajar bab nahu, bab wazan ni adalah huruf-huruf yang dihazafkan kan. Okey, baik. Seterusnya kalimah waruhu. Okey, ijma' ulama telah mengatakan al-ruh yang disebut dalam ayat ini adalah merujuk kepada malaikat Jibril. Seperti yang pernah disebut di dalam risalah tauhid.
kalimah ar-ruh ini banyak makna dan makna yang disebutkan ataupun yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Jibril. Memang kebiasaannya di dalam Al-Quran, bila terdapat kalimah ar-ruh, mestilah dia selepas itu akan diikuti dengan kalimah al-malaikah. Tapi kadang-kadang ada juga yang disebut kalimah malaikah dulu barulah disebut kalimah ar-ruh. Okey. Kemudian kalimah bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Kenapa mereka tu kena turun dengan izin Allah? Okey, ini adalah kerana para malaikat sebenarnya memang teringin untuk turun ke dunia untuk bertemu dengan umat manusia yang melakukan ibadah. Ini adalah kerana mereka suka sangat nak berjumpa dengan mereka yang beruntung itu. Dan kerana itu, mereka telah memohon kepada Allah dan Allah telah memberi izin kepada mereka. Okay, ini kerana sebab malaikat dia tak boleh nak turun sesuka hati dia je kan. Jadi dia kenalah dapatkan izin Allah dulu. Maka Allah pun mengizinkan mereka turun pada malam Lailatul Qadar untuk mengaminkan doa, untuk berdamping, untuk melihat orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Okay, jadi malaikat juga teringin turun di dunia ini untuk memberi salam kepada umat yang sedang melakukan ibadah. Sebab itulah dikatakan ayat ini disambung dengan perkataan Salamun hiya hatta matla'il fajr. Seterusnya kalimah min kulli bermaksud dari setiap urusan. Okay, jadi kalimah min ni diterjemahkan dari, tetapi kalau dia juga boleh maksud kerana. So macam dalam ayat ini dikatakan para malaikat itu turun kerana hendak menjalankan arahan Allah. Okey, baik. Dan ayat yang terakhir ialah ayat yang kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga terbit fajar. Okey, dikatakan malam itu, yakni malam Al-Qadar, adalah malam yang aman daripada syaitan. Oleh itu, tiada kejahatan langsung. Ini juga bermakna, para malaikat memberi salam dari terbenam matahari pada waktu maghrib pada hari itu sehinggalah terbitnya fajar. Dan juga ianya diberikan kepada orang Islam yang melakukan ibadah di masjid. Maknanya, dekat sini dikatakan kelebihan ini adalah untuk orang yang beramal di masjid. Tetapi ada juga yang mengatakan para malaikat pergi kepada setiap mukmin yang beramal. Tak kisahlah mukmin itu beramal di rumah mereka ataupun di masjid. Okey, kita pergi kepada topik yang seterusnya. Topik yang kelima iaitu topik kecil yang terkandung di dalam surah. Okey, di sini saya ada setekan dua saja topik kecil. Yang pertama ialah penurunan Al-Quran, manakala yang kedua adalah malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar. Okey, kita pergi kepada topik yang pertama dulu, iaitu penurunan Al-Quran. Okey, penurunan Al-Quran ataupun kita lebih biasa dikenali sebagai nuzul Quran. Okey, perkataan nuzul ini bermaksud menetap di suatu tempat ataupun turun daripada satu tempat yang tinggi. Jadi perkataan nuzul ini datangnya daripada kalimah nazala. Ia bermaksud dia telah turun ataupun dia menjadi tetamu. Jadi sebenarnya istilah nuzul ini yang digunakan dalam nuzul Al-Quran ni majaz je ataupun simbolik yang nak bagi tahulah tentang Al-Quran. Dan tujuannya juga adalah untuk menunjukkan ketinggian Al-Quran itu. Okey. Jadi secara teknikalnya nuzul Al-Quran ini bermaksud penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, antara dalil yang menyatakan tentang penurunan Al-Quran ini ada disebut dalam surah Al-Isra ayat 105 yang bermaksud dan dengan cara yang sungguh layak serta berhikmah kami turunkan Al-Quran dan dengan meliputi segala kebenaran ia diturunkan.
Dan tiadalah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Okey, seterusnya Syekh Abdul Azim Al-Zarqani telah menyatakan penurunan Al-Quran ini ataupun penurunan Al-Quran itu terbagi kepada 3 peringkat. Okey, dia menyatakan ini dalam kitabnya iaitu Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran. Baik, peringkat yang pertama. Al-Quran ini diturunkan secara sekaligus pada waktu yang hanya diketahui oleh Allah sahaja. Okey, ini adalah berdasarkan firman Allah yang bermaksud, sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair ataupun sihir. Bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. Lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Seterusnya peringkat yang kedua adalah penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ataupun langit dunia. Okay, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah peringkat yang ketiga di mana penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Okey, ini dapat dilihat melalui firman Allah yang bermaksud iaitu Al-Quran lah dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ia diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata. Baik. Seterusnya, penurunan Al-Quran secara berperingkat-peringkat ni daripada Baitul Izzah ke dunia juga merupakan suatu peristiwa yang membuktikan bahawa Al-Quran itu akan dijamin terpelihara oleh Allah Ta'ala. Okey. Jadi, orang kata bukti ataupun nak ada sebuah, kalau kita terlihat dalam surah Al-Jin pada muka surat yang terawal, ada dikatakan mengenai perbualan jin. Dikatakan bahawa pada ketika itu, kebiasaannya jin ni dia boleh naik turun ke langit. Dia selalu dengar rahsia langit, selalu dengar di langit lah. Okay. Kemudian pada satu hari tu dia nak tahu rahsia langit, tetapi dia kata kawalan di atas langit itu sangat-sangat ketat. Sehingga kan ada panah api yang menjaga kawalan itu. Jadi dikatakan ketika itulah turunnya Al-Quran. Okay. Sedangkan nak dikatakan jin sendiri pun betapa orang kata apa, betapa hebatnya nak jaga, nak jaminkan Al-Quran itu sehingga jin pun tak mampu untuk mengetahuinya ataupun mendengarkannya. Okay. Al-Quran ini mula diturunkan pada Rasulullah SAW pada 17 Ramadan tahun yang ke-41 selepas kelahiran baginda SAW. Dan penurunan ini berterusan sehinggalah beberapa hari sahaja sebelum baginda wafat. Okey, penurunan Al-Quran ini secara beransur-ansur berlaku lebih kurang dalam 23 tahun. Yakni dikatakan 13 tahun di Mekah dan 10 tahun lagi di Madinah. Okey, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 32 yang bermaksud, dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya sekali dengan sekaligus? Al-Quran diturunkan dengan cara beransur-ansur itu kerana kami hendak menetapkan hatimu, wahai Muhammad, dengannya. Dan kami nyatakan bacaannya kepadamu dengan teratur satu persatu.
Okey, hikmah kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berperingkat-peringkat ataupun secara beransur-ansur. Okey, yang pertama supaya Al-Quran itu mudah difahami. Okey, kalau nak kata macam secara logiknya, okey macam kita sekarang kita tengah belajar kan. Okey, macam dalam subjek tafsir maudhu ni, bila kita belajar, kalau kita belajar satu demi satu silibus, itu adalah lebih mudah untuk kita faham daripada satu hari tu kita belajar 10 silibus terus daripada awal sampai akhir. Jadi sukar untuk kita faham kan semua silibus tu sekaligus. Mungkin bab satu kita faham tapi bab dua kita dah KO, dah tak faham dah. Jadi kat situ, inilah orang kata hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan beransur-ansur. So jadi dia nak umat dia, nak Rasulullah SAW lebih memahami maksud ataupun tafsir ayat Al-Quran itu. Yang kedua, supaya Al-Quran itu mudah dihafal. Okay, jadi kalau zaman dahulu kita tahu memang para sahabat Rasulullah SAW memang menghafal Al-Quran. Jadi, ialah kalau diturunkan Al-Quran itu secara sekaligus, secara banyak, jadi memang agak sukar untuk mereka menghafal kesemuanya. Jadi, bila sikit demi sikit, lagi mudahlah mereka nak menghafal. Dan yang terakhir, supaya Al-Quran itu mudah diamalkan. Okey, kita maklum di dalam Al-Quran terdapat syariat, hukum-hukum. Jadi, di mana pada ketika itu, pada zaman jahiliah, jadi bila diturunkan sesuatu ayat itu yang mengandungi hukum, jadi mereka hendaklah mengubah tabiat mereka, mengubah tabiat jahiliah mereka dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi kalau dikatakanlah ayat Al-Quran itu turun sekaligus sebuah kitab terus. Jadi memang sangat-sangat sukar untuk mereka mengubah kehidupan tabiat mereka yang selama ini secara sekaligus semuanya. Terus macam terus nak berubah 100% kan. Jadi memang agak sukar. Jadi berkemungkinan tidak ramai yang mampu ataupun yang mahu mengganut Islam. Jadi kerana itulah antara orang kata hikmah Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur. Jadi mereka boleh slow-slow berhijrah, berubah dan istiqamah. Okey, seterusnya hikmah penurunan Al-Quran dengan 7 huruf. Okey, penurunan Al-Quran dengan berbagai-bagai cara bacaan itu memberikan satu ruang yang sangat besarlah pada umat Arab ketika itu untuk mereka pilih salah satu bacaan yang mudah dan sesuai bagi mereka. Okey, pandangan Ibnu Al-Jazari, dia mengatakan kat sini kebanyakan ulama menjelaskan maksud 7 huruf itu adalah 7 wajah yang berbeza-beza. Okey, apa yang saya tahu, 7 huruf ini lebih kepada bermaksud 7 wajah yang berbeza-beza ataupun dikatakan 7 dialek Arab yang berbeza-beza. Okey, jadi di mana perkara ini sebenarnya terdapat banyak pendapat, banyak khilaf daripada ulama, tapi kebanyakannya ulama mengatakan ini bermaksud dialek Arab, 7 dialek Arab yang berbeza-beza. Jadi kalau macam kita belajar ulum Quran kan. Okey, jadi sebelum itu kan Al-Quran diturunkan dalam dialek-dialek yang berbeza dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar barulah dia kumpulkan Al-Quran itu dan mengubah jadi satu dialek saja iaitu Quraisy supaya lebih mudah difahami. Okey. Seterusnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Jibril alaihi salam telah membacakan kepadaku dengan satu huruf, maka aku sentiasa mengulang-ulanginya. Aku juga sentiasa meminta kepada Jibril alaihi salam agar ia menambahkan lagi wajah bacaan tersebut. Akhirnya dia menambahkan kepadaku sehinggalah selesai 7 huruf. Okey, apakah hikmah penurunan Al-Quran dengan 7 huruf ini? Okey, jadi salah satunya adalah Al-Quran akan terpelihara daripada perubahan dan penyelewengan. Okey, jadi macam contohlah di dalam Malaysia sendiri kan, kita kan terdapat pelbagai dialek. Okey, Kelantan ni lain, Kedah lain, Johor lain, KL lain kan. Okey, jadi bila contohnya kalau dekat Kedah,
orang panggil lain. Dekat Johor orang panggil lain kan. Jadi dekat situ mungkin akan terjadi salah faham. Jadi bila Al-Quran diturunkan terus kepada 7 huruf pada ketika itu, jadi mereka dapat membandingkan dan kata, oh ni benda yang sama, bukan lain lah. Sebab dikuatiri macam, contoh macam kita orang Perak ni kan lain bahasa dia kan, lain lorat dia. Orang Kedah lain lorat dia. Jadi satu perkataan tu, contoh kalau dekat Kedah lorat dia lain. Kalau dekat Perak, perkataan tu jadi benda lain pula. Jadi bila Al-Quran ni diturunkan sehingga 7 huruf ke semuanya, jadi tak adalah berlakunya salah faham dan juga tak adalah orang yang mengubah-ubah ataupun selewengkan. Okey, kemudian yang kedua sebagai salah satu rukhsah, keringanan ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Okay, jadi ialah dekat kemudahan bagi mereka kerana bukan semua yang pandai satu dialek saja kan. Jadi bila diturunkan dengan 7 huruf ini, 7 dialek, maka adalah lebih mudah untuk mereka memilih untuk faham dengan dialek mereka sendiri. Dan akhir sekali kepelbagaian hukum syariat di dalam Islam. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik kecil yang kedua, iaitu Lailatul Qadar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar? Okey, menurut Ibnu Qudamah, beliau berpendapat malam Qadar ini ialah malam yang mulia, diberkati, diagungkan dan mempunyai banyak kelebihan. Syed Qutb pula berkata terdapat ayat-ayat Al-Quran yang telah pun menyebut peristiwa malam ini. Dikatakan malam ini ialah malam yang berkilauan, memancarkan cahaya. Ia melimpahkan cahaya yang tenang, indah dan mesra, yakni cahaya Allah yang gemilang di dalam Al-Qurannya. Dan Syekh Al-Maraghi juga berkata, malam itu ialah saat kemunculan sinar petunjuk dan hari permulaan bagi agama baru yang diturunkan kepada seseorang yang terbaik dalam kalangan seluruh manusia. Jadi apa yang boleh kita faham dekat sini, Lailatul Qadar itu ialah sebuah malam yang mulia, yang berkuasa, yang agung, yang sangat-sangat mempunyai banyak kelebihan. Okey. Kita tahu Lailatul Qadar itu ialah malam yang berkuasa, malam yang mulia. Tapi apa yang dimaksudkan dengan malam yang mulia itu? Apa kelebihan dia kan? Okey, jadi dikatakan kat sini malam Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, jadi Imam Al-Qurtubi berkata, malam Qadar mempunyai kelebihan kerana banyaknya keistimewaan dan malam tersebut dibahagikan kebaikan yang banyak yang tidak terdapat seumpamanya pada 1000 bulan. Okey, ramai ulama dan juga ahli tafsir berpendapat amalan yang dilakukan pada malam Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan yang tiada padanya malam Qadar. Okey, jadi dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan ini adalah bila mana kita beribadah pada malam itu, kita berbuat amal kebaikan pada malam Qadar ini, dia punya pahala dia, dia punya ganjaran, dia punya kelebihan dia lebih baik daripada kita buat amalan itu daripada 1000 bulan yang tiadanya Qadar, malam Qadar ini. Okay, jadi memang orang kata betapa agungnya Lailatul Qadar ini. Selain itu, kelebihannya adalah malaikat dan juga Jibril turun pada malam tersebut. Imam Qurtubi berkata, mereka turun daripada setiap langit dan juga Sidratul Muntaha ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang-orang yang memohon pada malam tersebut sehinggalah waktu fajar. Okay, jadi nak dikatakan betapa specialnya malam ni kerana malaikat turun kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beribadah pada malam itu untuk mengaminkan doa-doa mereka, untuk memberi salam kepada mereka. Jadi betapa hebatnya malaikat sendiri turun menyantuni manusia.
Seterusnya, turunnya malaikat dan Jibril ini mestilah dengan membawa rahmat dengan perintah Tuhan. Dengan perintah Allah. Dan akhir sekali, mendapat keselamatan dan juga kebaikan semuanya tanpa sebarang kejahatan sehinggalah keluarnya fajar. Ad-Dahhak berkata, Allah tidak takdirkan pada malam tersebut kecualilah keselamatan. Sedangkan Mujahid pula berpendapat, ia merupakan malam yang selamat di mana syaitan tidak mampu untuk melakukan sebarang kejahatan pada malam tersebut. Okay, jadi malam Lailatul Qadar ini memang sangat special lah, sangat agung, sangat mulia di mana dalam malam itu kalau kita beribadah, nilai ataupun ganjaran ibadah kita itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan lebih baik itu bukannya maksudnya 1000 bulan saja, bahkan boleh juga membawa maksud kepada infinity. Maksudnya memang sampai bila-bila. Okay. Bukan itu saja, malaikat dan Jibril juga turun untuk mengaminkan doa kita, untuk memberi salam kepada kita. Dan malam itu juga tiada syaitan, di mana tiada kejahatan yang berlaku. Masya Allah, betapa hebatnya Lailatul Qadar ini. Dan okey, bila kita dah tahu Lailatul Qadar itu apa kelebihannya, jadi kita mestilah nak tahu kan bila berlakunya Lailatul Qadar ini. Okey, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kebiasaannya akan apabila tiba 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, baginda akan menghidupkan malam tersebut dengan membangunkan isi rumah dan menjauhi daripada isteri-isterinya. Okey, jadi membangunkan isi rumah ini maksudnya beribadahlah, membuat amal kebaikan. Okey, Imam Ahmad dan juga Muslim juga meriwayatkan maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya dalam malam-malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Jadi dikatakan kat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandakanlah dia punya ibadah daripada hari-hari lain tu, dia gandakan lagi daripada pada malam 10 akhir Ramadan ini. Okey, jadi Lailatul Qadar ini berlakunya pada 10 malam ganjil di akhir Ramadan. 10 akhir daripada malam ganjil di bulan Ramadan. Kerana Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan dalam malam yang ganjil. Okey, adapun banyak juga pendapat yang tentukan ataupun dia spesifikkan malam Lailatul Qadar ini. Antaranya pendapat yang pertama, yakni pendapat yang paling kuat antara ulama yang mengatakan 27 Ramadan. Di antara hujah-hujah yang berpendapat Lailatul Qadar ini jatuh pada 27 Ramadan ialah Abu Ka'ab, iaitu dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Ibnu Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Lailatul Qadar jatuh dalam bulan Ramadan, manakala Lailatul Qadar pula jatuh pada malam ke-27. Akan tetapi, dia enggan memberitahu kepada kami malam yang tepat kerana bimbangkan kami tidak lagi berusaha mencari ini. Okey, yang kedua pula hujah daripada Muawiyah yang bermaksud Nabi SAW telah bersabda Lailatul Qadar itu berlakunya pada malam ke-27. Okey, jadi riwayat ini juga disokong oleh Ibnu Abbas sebab Ibnu Abbas mengatakan surah Al-Qad ini terdapat 30 perkataan dan dikata perkataan yang ke-27 dalam surah Al-Qad ini terjatuhnya kepada dhamir khia yang bermaksud yang dhamir khia itu kembali kepada Lailatul Qadar. Okay, dan daripada Imam Ahmad pula beliau meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud sesiapa yang mencari Lailatul Qadar dia hendaklah mencari pada malam yang ke-27. Carilah kamu Lailatul Qadar pada malam yang ke-27. Okey, pendapat yang lain pula, yang kedua adalah pendapat pada malam 23 Ramadan. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Selain itu juga pendapat ini daripada
daripada Malik, Ibnu Khuzaimah, Abu Awanah dan At-Tahawi juga dia berpendapat yang sama berdasarkan hadis riwayat Abdullah bin Unais bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya carilah malam Qadar pada 23 Ramadan. Baik, hujah yang seterusnya. Hujah yang ketiga pada malam 21 Ramadan. Okey, ini juga Imam Syafi'i pun pilih pendapat ni juga kerana berdasarkan riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah malam 17, 21 dan 23 Ramadan. Baik, hujah yang seterusnya, hujah yang keempat. Dikatakan pada malam 24 Ramadan berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam 24 Ramadan. Kemudian hujah yang kelima, pada malam akhir Ramadan. Ini dikatakan daripada hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Qadar itu pada akhir malam Ramadan. Okey, baik. Jadi dekat sini kita dapat lihat pelbagai hujah yang dikatakan bila berlakunya malam Lailatul Qadar ini kan. Tetapi tak ada satu pun yang orang kata yang betul-betul yang memang confirm. Kan? Jadi kebanyakannya yang mengatakan malam 27 tapi tiada yang mengatakan memang confirm 27 Ramadan. Jadi adalah macam lebih baik untuk kita untuk mengejar 10 malam yang terakhir. Sebab andai kata bila sebab kita tak tahu kan bila berlakunya Lailatul Qadar itu. Jadi kita beribadah bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir itu dan mengharapkan salah satu malam itu jatuhnya malam Lailatul Qadar, malam Qadar. Okey, kemudian kita pergi kepada rahsia menyembunyikan Lailatul Qadar. Okey, antara rahsia kenapa disembunyikan Lailatul Qadar ini supaya menjadi pendorong kepada orang ramai untuk mencarinya dan juga supaya mereka ni berusahalah bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah demi mencari Lailatul Qadar. Seperti mana disembunyikan masa yang diperkenankan doa pada hari Lailatul Qadar, disembunyikan masa yang diperkenankan doa pada hari Jumaat dan namanya yang agung daripada segala nama serta keredaannya dan begitulah seterusnya. Jadi, ialah hikmah ataupun kenapa dirahsiakan Lailatul Qadar ini supaya macam mendorong orang ramai untuk menggalakkan orang ramai umat Islam untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Sebab contoh kalau macam dia dah tahu benda tu bila, dia akan macam okey, hari lain aku nak relax, aku tak nak buat solat sunat, aku tak nak itu, tak nak ini sebab aku nak push nanti masa Lailatul Qadar. So macam kat situ tak best lah kan. Jadi sebab dia janganlah semata-mata itu saja. Okay. So bila mana kita tak tahu ni, jadi kita akan setiap hari kita akan buat bersungguh-sungguh supaya sebab kita tak tahu benda tu bila. Jadi kita buat semuanya bersungguh-sungguh kan. So sama jugalah macam dikatakan kenapa disembunyikan masa yang diperkenankan doa pada hari Jumaat. Okay, dikatakan hari Jumaat ini ada satu masa di mana doa kita diperkenankan ataupun diperdengarkan, dimakbul kat Allah. Jadi tapi masa itu kita tak tahu bila. Ada yang kata waktu solat Jumaat, ada yang kata waktu pagi dan sebagainya kan. Jadi digalakkan kita untuk perbanyakkan doa pada hari Jumaat supaya mungkin ketika kita berdoa itu waktu itulah yang diperkenankan itu, yang dimaksudkan itu. Sama juga macam kematian. Bila mana kita tak tahu bila kita akan mati, kita tak tahu bila kita akan mati, kita tak tahu bagaimana kita akan mati. Jadi di sinilah yang menjadi pendorong kita untuk berbuat kebaikan, menghindari kejahatan supaya apa yang kita buat ini in case kalau macam tiba-tiba kita meninggal, bekalan kita tu ada, cukup. Dan juga tidaklah kita
mendapat su'ul khotimah. Tetapi mendapat husnul khotimah. Sebab andai kata orang tu dia dah tahu bila dia akan mati. Contohnya dikatakan, okey, si Labu ni dia akan mati pada ketika umur dia 20 tahun. Jadi bila dia tahu umur dia 20 tahun dia nak mati, so macam dia still relax lagi kan. Dia macam, alah lambat lagi aku nak mati. Umur 20 baru aku mati. So relax dulu kan. So situlah dia macam, oh aku nak try lah buat maksiat, aku nak try lah buat dosa, nak try buat itu buat ini kan, nak enjoy betul-betul hidup ni. So macam bila lagi setahun dia dah nak mati, lagi berapa bulan je nak genap umur dia 20, barulah dia bertaubat sungguh-sungguh buat ibadah. Jadi dekat situ orang kata macam, yelah dia hanya macam dia memanfaatkan pula masa dia kan untuk benda yang tak elok, untuk benda yang jahat. Jadi dekat situ dia akan mempersia-siakan kehidupannya untuk perkara yang tidak elok semata-mata untuk memuaskan nafsu dia, sebab kononnya dia dah tahu tarikh kematian dia. Jadi ni adalah hikmah kenapa juga mati itu dirahsiakan, supaya kita ini sentiasa memperbaiki diri kita untuk mencari bekalan yang mencukupi untuk hari akhirat kelak. Dan adapun tanda-tanda malam qadar itu adalah, sebagai ulama dia sebut dalam kitab mereka, sebagai tanda dia mungkin boleh dilihat oleh sebahagian hamba Allah yang diizinkannya pada setiap tahun daripada bulan Ramadan. Ni sebab banyak hadis dan juga pengkhabaran ataupun cerita daripada orang-orang yang soleh serta riwayat mereka yang telah membincangkan tanda tersebut. Antaranya Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu berkata secara marfu', sesungguhnya malam tersebut bersih terang seolah-olah bulan yang menerangi tenang, nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan juga tidaklah terlalu panas dan tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya sehinggalah ke waktu pagi. Dan daripadanya, tandanya bahawa matahari pada waktu pagi keluar dengan tidak bercahaya dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya pada hari tersebut. Jadi daripada Ubay bin Ka'ab pula menyatakan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya dan kepanasan. Kemudian daripada riwayat Ibnu Mas'ud pula berkatakan, sesungguhnya matahari itu keluar setiap hari dan di antaranya adalah 2 tanduk syaitan. Kecualilah pagi malam Lailatul Qadar itu. Jadi apa yang dapat disimpulkan kat sini, tanda-tandanya adalah malam itu malam yang bersih, yang tenang je. Seolah-olah bulan penuh kan. Dan dikatakan malam itu taklah terlampau sejuk danlah tak terlampau panas. Dan juga tiada bintang pada malam itu sehinggalah fajar. Dan juga pada siang Lailatul Qadar itu ataupun paginya tu dikatakan mendung saja kan, sebab matahari terbit tapi tak ada cahaya kepanasan pun. Jadi orang kata macam mendung je lah hari sebut kan, kita rasa macam tenang je. Okey, baik. Perkara yang penting ialah kalau seseorang itu dia tahu malam itu adalah malam qadar, perlukah dia ceritakan, war-warkan ataupun dia sembunyikan pengetahuan itu? Kat sini jumhur ulama dia sepakat benda ni sunat. Kalau sesiapa yang melihat malam qadar itu, sunat bagi mereka untuk sembunyikan perkara itu. Jadi dekat sini disebut oleh Ibn Hajar dalam kitab Al-Hawi, dikatakan bahawa ia ataupun pengetahuan itu adalah karamah, yakni kemuliaan. Maka hendaklah disembunyikannya malam Lailatul Qadar tanpa khilaf antara ahli tarik, yakni orang yang menemui Lailatul Qadar, dari memandang kepada jiwa kerana dibimbangi akan dibuang nikmat. Lebih besar daripada itu juga akan berlaku riak kepada ahli tarik ini. Dan kalau diikutkan adab pula,
janganlah dia sibuk nak ceritakan nikmat Allah itu untuk diwar-warkan kepada manusia kerana dibimbangi berlaku hasad dengki. Jadi maksud Ibnu Hajar kat sini, siapa yang dapat tengok ataupun dapat tahu malam tu ialah Lailatul Qadar, itu merupakan karamah bagi dirinya. Jadi lebih baik kepada dirinya untuk sembunyikan benda ini sebab dikhawatiri takut akan dibuang nikmat ini, yakni nikmat ni lah nikmat dapat jumpa, dapat tengok kejadian Lailatul Qadar itu. Dan dikhawatiri lagi teruk berlakunya riak pada diri dia. Takut macam dia akan timbul rasa riak dalam diri dia macam aku dapat tengok malam Qadar ini, orang lain tak dapat. Jadi situ dah timbul riak kan. Jadi kalau ikut adab pun janganlah disebut nak ceritakan nikmat Allah sebab takut berlakunya hasad dengki. Okey, pada malam itu, iaitu pada malam Qadar, malaikat turun dari alam rohani sehinggalah mereka dapat dilihat Nabi SAW. Okey, Jibril AS menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad bertujuan menyampaikan wahyu. Okey, para malaikat dapat dilihat oleh jiwa yang sempurna ini pun dengan keizinan Allah setelah baginda sudah dipersiapkan bagi menerima wahyu dan menyampaikan ajaran yang mengandungi kebaikan kepada mereka. Turunnya para malaikat ke bumi adalah salah satu urusan Allah. Okey, jadi dikatakan malam itu merupakan perayaan bagi umat Islam di mana turunnya Al-Quran dan merupakan malam kesyukuran, kebajikan dan kenikmatan. Malaikat menyertai manusia pada malam itu dan mereka mengetahui kelebihan malam tersebut dan betapa besarnya kelebihan manusia atas diri mereka. Seterusnya, Allah Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Okay, jadi nak dikatakan dekat sini, kesimpulannya, sepatutnya malam Qadar ini merupakan malam yang perayaan bagi umat Islam sebab pada malam inilah segala ibadah, segala amal kebaikan yang dilakukan berlipat-lipat kali ganda ganjaran dia, pahala dia. Bahkan melebihi 1000 bulan dia punya ganjaran. Bayangkan pada malam dia solat 2 rakaat pada malam itu, dia punya solat 2 rakaat tu seolah-olah dia solat 2 rakaat melebihi 1000 bulan. Jadi bayangkanlah, itu baru dia solat 2 rakaat, belum lagi dengan dia baca Al-Quran, dengan dia tahajud dan sebagainya kan. Jadi betapa besarnya, betapa nikmatnya perkara ini. Dahlah, bukan itu saja. Turunnya pula Al-Quran pada malam itu. Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat Islam. Dan juga turunnya para malaikat menyantuni, mendoakan dan mengaminkan doa-doa mereka. Masya Allah. Jadi kita ni sebagai umat Rasulullah SAW ini sangat-sangatlah beruntung kerana dapat merasai nikmat Lailatul Qadar ini. Okay, jadi nak dikatakan sepatutnya kita bila mana kita berada dalam bulan Ramadan ini, bulan Ramadan inilah adalah perayaan yang sebenar-benarnya bagi umat Islam. Kerana bayangkan dalam banyak-banyak bulan Islam, okay, kita ada bulan Zulkaidah, kita ada Muharram, kita ada Jamadil Awal dan sebagainya. Tetapi Allah pilih semua kelebihan yang double ini, Allah letakkan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan inilah kita dapat berpuasa, di mana pahala berpuasa itu kita dapat belajar mengawal nafsu, bukan sahaja mengawal lapar dan dahaga. Kemudian kita juga dapat nikmat mana bulan-bulan lain tak ada solat sunat khas untuk bulan tersebut. Tapi Ramadan ni kita ada solat sunat tarawih yang khas hanya ada dalam Ramadan saja. Dan bukan itu saja, Allah turunkan pula Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Dan Allah beri lagi satu malam iaitu Lailatul Qadar pada bulan Ramadan ini. Jadi amatlah sia-sia bagi mereka yang tidak memanfaatkan, tidak menggunakan nikmat yang diberikan ini. Okay, jadi
Di sini saja, seterusnya saya kembalikan semula kepada sahabat saya, Nur Kristina. Baik, antara fadilat yang terdapat dalam surah Al-Qad ini, antaranya, ia termasuk dalam Al-Mufassal yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tambahan kepada diri baginda, sehingga kan baginda diberikan keutamaan yang lebih berbanding Nabi-Nabi yang lain. Dan ianya merupakan wasilah ataupun perantara doa supaya selamat selama menempuhi perjalanan yang jauh dan dapat menghilangkan sifat suka berkata dusta dan terdapat doa untuk memperoleh rezeki. Dan juga ianya dapat menghindarkan diri seseorang daripada melakukan perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Qad, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qad. Seterusnya, kesimpulan yang dapat dalam surah Al-Qad ini antaranya, Al-Quran adalah panduan kehidupan yang sangat penting bagi setiap mukmin. Dan kepada sesiapa yang beramal ataupun berbuat kebajikan pada malam Al-Qad adalah lebih baik dari beramal dalam 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Al-Qad, kerana pada malam tersebut Allah sudah pun menyediakan kebaikan yang banyak kepada hamba-hambanya yang tidak ada pun pada bulan-bulan yang lain. Dan juga para malaikat akan turun dari 7 petala langit untuk berurusan tentang hal-hal manusia atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara hikmah di sebalik kerasaan malam Lailatul Qadar ni adalah supaya setiap mukmin sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, ataupun dengan mereka lebih istiqamah dalam beribadat kepada Allah dan tidak malas dan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada sesiapa yang melupakan malam Lailatul Qadar ni, mereka akan kehilangan nikmat Allah dan mereka kerugian kerana tidak dapat memperoleh kedamaian hati. Dan juga mereka ini tidak akan dapat keberkatan yang telah pun dijanjikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang terdapat pada malam Lailatul Qadar tersebut. Dan sebenarnya terdapat juga pengajaran lain dalam surah Al-Qad ni. Antaranya segala amal kebaikan ataupun ibadat digandakan lebih pada bulan Ramadan ini, terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Dan ianya juga membuatkan diri manusia supaya sentiasa ataupun lebih bermuhasabah diri agar ibadat yang kita lakukan itu lebih ditingkatkan daripada hari-hari yang kebiasaan. Kalau sebelum ni kita kurang melakukan solat sunat, tapi pada bulan Ramadan ataupun pada malam Lailatul Qadar kita buat segala ibadah yang sunat yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi setiap yang dilakukan itu mendapat kelebihan ataupun mendapat ganjaran yang lebih daripada Allah. Baik, seterusnya sumber rujukan. Ini antara rujukan yang kami gunakan untuk menyiapkan slide ataupun tugasan yang diberikan. Baik, sekian, terima kasih.